Assalamualaikum, bersama saya Emran Azmi Rosli dalam Berita Pagi Sabah, Jumaat 28 Januari 2022. Kita mulakan dengan perkembangan COVID-19. 3 lagi kluster institusi pendidikan direkodkan semalam sekaligus meneruskan tren peningkatan jumlah harian dengan catatan 342 kes baru. Kluster tersebut direkodkan di Tuaran, Lahad Datu dan Keningau. Menerusi kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, kluster Jalan Kiulu di Tuaran kini menjangkiti 15 pelajar di SMK Tun Fuad. Punca jangkitan dan perebakan masih dalam siasatan, namun Jabatan Kesihatan Negeri Sabah membuat kesimpulan awal ia berpunca daripada pergaulan dalam asrama. Sementara itu, kluster institusi pendidikan yang tercetus di Keningau dikenali sebagai kluster Puri Seberang melibatkan 19 pelajar SMK Keningau 1. Pelajar mula bergejala pada 20 Januari namun hanya memaklumkan kepada pihak sekolah pada 26 Januari. Pihak sekolah kemudiannya menjalankan ujian kendiri terhadap beberapa orang pelajar sebelum ujian pengesanan RT-PCR untuk pengesahan kes. Satu lagi kluster institusi pendidikan juga tercetus di Lahad Datu yang dikenali sebagai kluster jalan terusan melibatkan 10 pelajar SMK terusan. Dalam tempoh 2 minggu ini sahaja, terdapat 9 kluster institusi pendidikan direkodkan di Sabah. Seterusnya kita ikuti statistik terkini kes baru mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Sebuah modul kelas asas Fardu Ain Kafa Ihsan akan diperkenal kepada semua pelajar sekolah menengah dalam tempoh terdekat. Modul Kafa Ihsan itu kini masih dalam proses penilaian akhir pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM sebelum diumumkan untuk pelaksanaannya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Senator Idris Ahmad berkata, modul Kafa Ihsan berbeza daripada mata pelajaran pendidikan Islam kerana lebih menumpukan kepada nilai tambah, pembinaan peribadi pelajar dan kepimpinan selain soal-soal ibadah. Kita bukan wajib benda tu. Option saja. Asalkan mereka itu bawah pendidikan hak yang orang Islam, maka kita berikan kepada mereka. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas menghadiri Majlis Multaka Murabi Ummah Peringkat Negeri Sabah. Sementara itu, dalam majlis berasingan, beliau mahu setiap agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama perlu kerap turun padang membantu golongan memerlukan. Kita dapat saja maklumat, kita mesti pantas untuk mendapatkan maklumat detail. Kemudian kita akan hulurkan bantuan kepada mereka tadi, sama ada melalui media sosial, sama ada aduan orang kepada kita secara personal, ataupun kita dapat maklumat daripada media-media yang tertentu ataupun daripada orang ramai, maka kita mesti pergi jumpa mereka, bukan mereka yang datang berjumpa dengan kita. Beliau berkata demikian dalam majlis simbolik penyerahan 4 bot kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah di Kota Kinabalu. Dalam majlis ini, beliau turut memuji inisiatif Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM dengan kerjasama Alliance Islamic Bank Berhad menyumbang RM50,000 untuk pelaksanaan Flood Aid for Sabah yang akan digunakan untuk projek komuniti bagi pembinaan tangkih air bersih di Kampung Garama dan Kampung Kuridak di Beaufort. Bangunan baru Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Kundasang bernilai RM30.8 juta dijangka siap Oktober tahun depan. Pembinaan sekolah baru ini bagi menggantikan sekolah lama yang terjejas teruk akibat gempa bumi 7 tahun lepas. Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Muhammad Alamin turut mencadangkan agar sekolah ini dapat dijadikan sekolah hub pelancongan. Dengan adanya sekolah baru ini, saya cukup yakin dengan kedudukan yang baik di kawasan Tanah Tinggi, di kawasan pelancongan. Sekolah ini dalam keadaan yang sangat strategik. Saya cadangkan sekolah SMK Kundasang, SK Masilau. Kita jadikan sekolah ini sebagai hub ataupun sekolah yang berciri-cirikan pelancongan. Datuk Muhammad berkata demikian kepada RTM selepas mendengar taklimat dan meninjau kemajuan pembinaannya.
Apabila siap kelak, SMK Kundasang ini yang mampu menampung 900 pelajar akan dilengkapi dengan 24 bilik darjah, bilik guru dan pelbagai kemudahan lain. Dalam perkembangan lain, Datuk Muhammad turut memaklumkan projek gantian penuh Sekolah Daif SK Nerawang Ranau yang kini berstatus 82.2% dijangka siap sepenuhnya Mac ini. Jelasnya ia antara salah satu komitmen kementerian untuk menggantikan bangunan sekolah yang daif bagi memastikan sistem pembelajaran lebih kondusif. Masyarakat Tionghoa diminta bersama-sama kerajaan bagi memajukan negeri ini. Ia termasuk menjayakan pelan pembangunan Hala 7 Sabah Maju Jaya yang dilancarkan kerajaan negeri pada Mac tahun lalu. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berharap perpaduan hidup rakyat pelbagai kaum dan agama di negeri ini terus diperkukuh bagi mengelak anasir tidak bertanggungjawab yang sentiasa berusaha memecah belakan perpaduan sedia ada demi kepentingan mereka. Datuk Haji Ji berucap sempena penyerahan Kepala Singa dan sambutan Tahun Baru Cina 2022 di Dewan Persatuan Hakka Ranau. Tahun ini kerajaan negeri memperuntukkan RM1 juta untuk bantuan kepala singa di seluruh negeri selain bantuan kepala singa kepada tokong-tokong dan badan bukan kerajaan berkaitan menerusi Dewan Undangan Negeri masing-masing. Penyerahan bantuan kepala singa sempena sambutan Tahun Baharu Cina ini merupakan komitmen kerajaan Gabungan Rakyat Sabah yang sentiasa menekankan dasar keadilan dan kesaksamaan dalam semua aspek tanpa mengira perbezaan agama dan bangsa. Dalam majlis ini, Datuk Haji Ji menyerahkan 6 kepala singa kepada Dewan Perniagaan Tionghoa Ranau, Persatuan Hakka Ranau, Tokong Chon Chu Kung Ranau, Persatuan Tarian Naga dan Singa Kinabalu Ranau, Persatuan Hokkien Ranau dan Persatuan Peranakan Tionghoan Ranau. Keluarga Malaysia dalam konteks Sabah Maju Jaya bukan lagi suatu perkara asing di negeri ini. Diilhamkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor terus menjadi aspirasi perpaduan malar hijau dalam masyarakat majmuk yang mudah diterjemahkan melalui persediaan sambutan perayaan seperti Tahun Baharu Cina. Meskipun masih dalam kawalan SOP pandemik COVID-19, ini tidak menghalang warga bandaraya membuat persediaan menjelang sambutan Tahun Baharu Cina. Penganjuran Karnival Tahun Baharu Cina Anjuran Gabungan Persatuan Cina Sabah bersama Dewan Bandaraya Kota Kinabalu yang bermula sejak 22 hingga 29 Januari ini di dataran Diasoka Kota Kinabalu jelas menampakkan keharmonian kepelbagaian kaum. Kita rasa beruntung kerana selama 2 tahun kita tidak merayakan Tahun Baru Cina secara membuka gerai-gerai. Sabah memang dari dulu sudah keluarga Malaysia. Ini memang baiklah untuk masyarakat, terutama sekali dari segi menjana ekonomi. Kita jangan lupalah untuk sentiasa menjaga SOP. Memang dia sangat baguslah untuk kami sebab sebelum ini kita semua tahu kan yang PKP ini sampai 6 bulan. Jadi kami yang bergantung harap dengan peniaga-peniaga macam seperti kami ini. Lebih baiklah untuk kepada peniaga-peniaga kecil, untuk di naik taraf semua kan. Oh ya, banyaklah benda-benda yang mau dimakan. Banyak benda-benda yang kita rindu mau makan lah. 就有机会在这里摆，就可以出来，就请大家跟着 SOP 戴口罩，用那个 sanitizer。对，也是很好啦。他们也是每个人都有跟做 SOP 哦，保护自己跟我们的 family 咯。很多都是华人呢，都是看到有很多马来人在跑。 Benarlah dalam rezeki yang kita peroleh itu ada rezeki orang lain. Yang pasti, teruskan toleransi serta hormat menghormati apa juga sambutan perayaan, jadikan ia sebagai kebahagiaan. Keluarga Malaysia, Sabah Maju Jaya. Persatuan Usahawan diminta membantu dan membimbing usahawan sedia ada untuk memastikan produk yang dihasilkan mendapat pensijilan makanan selamat tanggungjawab industri, mesti dan pensijilan halal. Langkah itu penting dan merupakan satu syarat yang ditetapkan sebelum sesuatu produk diekspor ke luar negeri.
Timbalan Ketua Menteri Datuk Dr. Joachim Gunsalam memaklumkan ketika ini kebanyakan produk tempatan yang dihasilkan gagal dipasarkan ke luar negeri kerana tidak mempunyai pensijilan yang ditetapkan sekaligus merugikan usahawan terlibat. Berdasarkan statistik Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, hanya kira-kira 250 syarikat atau perkhidmatan di Sabah mempunyai pensijilan halal. Jumlah itu terlalu kecil jika dibandingkan dengan jumlah produk industri kecil dan sederhana IKS yang ada di pasaran. Datuk Dr. Joachim berucap sempena kempen Belilah Barangan Buatan Sabah di Kiaburi Plaza, Ranau. Datuk Dr. Joachim yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian berkata, kementeriannya akan berusaha mendapatkan peruntukan tambahan daripada kerajaan negeri bagi meringankan beban usahawan IKS dalam proses mendapatkan pensijilan mesti dan halal. Pejabat awam dinasihat agar terus berkhidmat dengan dedikasi dan terus menyokong segala agenda kerajaan selain terus berganding bahu bersama kerajaan dalam menghadapi cabaran pandemik COVID-19. Ini kerana tanpa bantuan dan kerjasama setiap penjawat awam adalah sukar bagi pemimpin kerajaan untuk menyampaikan dasar-dasar mahupun bantuan-bantuan kepada golongan yang disasarkan. Menurut Pembantu Menteri Kerja Raya Datuk Robert Tauik, walaupun pandemik telah melanda sejak 2020 sehingga kini, jabatan-jabatan kerajaan negeri, persekutuan dan agensi berkanun tetap beroperasi demi manfaat rakyat. Beliau berucap merasmikan Majlis Malam Mesra bersama ketua-ketua jabatan negeri, persekutuan dan agensi berkanun daerah Keningau di Keningau. Dalam pada itu, beliau juga memohon kerjasama masyarakat untuk terus menyokong agenda kerajaan demi kesejahteraan rakyat secara keseluruhannya. Baik saudara, sekian berita Pagi Sabah untuk kali ini. Utamakan SOP dan keselamatan ketika musim perayaan ini. Saya Imran Azmi Rosli, jumpa lagi dan salam hormat.